A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ahkamil istibra' wa huwa lughatan talabul bara'ah wa syar'an tarabbusul mar'ati muddatan bisababi hudutsil milki fiha aw zawalihi anha ta'abbudan aw li bara'ati rahimiha minal hamli. Wal istibra'u yajibu bi syai'aini ahaduhuma zawalul firashi wa sayati fi qaulil matni wa idza mata sayyidu ummil walad ila akhirih. Wassababu tsani hudusul milki wa dzakarahu al-musannifu fi qawlihi wa man istahdatha milka amatin bi syira'in la khiyara fihi aw bi irthin aw wasiyatin aw hibatin aw ghairi dzalika min turukil milki laha wa lam takun zawjatahu haruma alaihi inda iradati wad'iha al-istimta'u biha hatta yastabri'aha ila akhiri ma qala. Baik, masuk fasal yang baru, fasal pada menyatakan hukum ahkam istibra'. Apa dah istibra'? Jadi kata syarih rahimahullah, wa huwa lughatan talabul bara'ah. Jadi istibra' pada lughah dengan makna talabul bara'ah, menuntut suci ataupun menuntut kebersihan ataupun kesucian. Itu dari segi lughah istibra'. Seperti kita sebut lepas kencing, disunatkan istibra', sama ada dengan berdaham ataupun dengan melurut zakar daripada pangkal sampai daripada sampai ke depan tu lah. Okey. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi itu kita sebut istibra', maknanya kita menuntut kesucian ataupun kebersihan dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Baik, itu istibra' pada lughah. Adapun pada syarak, wa syar'an tarabbusul mar'ati muddatan bisababi hudutsil milki fiha aw zawalihi anha ta'abbudan aw li bara'ati rahimiha minal hamli. Adapun dari segi syarak, istibra' bermaksud penantian oleh perempuan. Kalau sini sebut tarabbusul mar'ah, tapi maksud pada mar'ah di situ adalah hamba. Sebab istibra' ni dia berkaitan dengan hamba. Kalau orang merdeka ada yang disebut sebagai iddah. Kalau hamba ada juga iddah. Tapi istibra' ni dia khusus kepada hamba. Maknanya bila kita memiliki hamba, kita dapat memiliki hamba, ataupun hamba tu dia jadi orang yang merdeka, maknanya pemilikan yang baru, kita dapat memiliki seorang hamba, ataupun hamba tu jadi orang yang merdeka, maka di situ ada ada sesuatu yang perlu seseorang tu buat sebelum dia ambil kesedapan ataupun istimta' dengan perempuan tersebut, iaitu istibra'. Maknanya satu tempoh menunggu, satu tempoh yang menunggu, yang perlu perempuan tu tunggu pada waktu tersebut. Berapa lama tu kita akan tengok nanti kalamatan.
Jadi pada syarak tarabbusul mar'ati muddatan, ya, penantian hamba perempuan pada satu tempoh masa. Disebabkan apa tu dia menunggu pada satu tempoh masa tu? Bisa babi hudutsil milki fiha. Apa ni, disebabkan berlakunya pemilikan baru pada hamba tersebut, pada hamba perempuan tersebut. Maknanya dia jadi hamba. Dia jadi hamba. Ataupun kita kata hamba tu bertukar tangan. Tadi apa ni, kita kata hamba tu asalnya milik orang lain, kemudian dia jual kepada Zaid. Zaid beli hamba tersebut. Jadi Zaid tak boleh nak ambil kesedapan daripada hamba tersebut, sehinggalah dia istibra' dulu. Dia istibra'. Jadi dia kena biak, dia kena perempuan tu kena tunggulah satu tempoh masa dia kita akan tengok nanti. Dan katalah Zaid jual pula pada orang lain, pun sama juga, orang tu perlu istibra' dulu sebelum dia ambil kesedapan daripada hamba tersebut. Jadi apa ni, perempuan ni menunggu pada satu tempoh masa tertentu ni dengan kerana sebab berlakunya pemilikan baru pada perempuan tersebut, ataupun kerana sebab zawalihi anha, ataupun kerana sebab hilang milik daripada perempuan tersebut, dengan makna dia bebas daripada perhambaan. Dia asal hamba, lepas tu dia dah tak jadi hamba dah. Waktu tu kena istibra' juga. Perlu istibra'. Jadi tu sebab dia lah, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam takrif tu disebut dua sebab wajib istibra'. Yang pertama pemilikan baru, dan yang kedua hilang pemilikan. Hilang pemilikan. Tarabbusul mar'ati muddatan bisababi hudusil milki fiha aw zawalihi anha. Jadi sebab apa hikmah dia, perempuan hamba ni dia menunggu pada satu waktu tertentu ni. Yang pertamanya ta'abudan, iaitu kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ataupun libara'ati rahimiha minal hamli, untuk memastikan, kerana nak memastikan bersihnya rahim dia daripada peranakan, daripada kandungan. Jadi sama ada kita kata hikmah dia untuk memastikan kosong rahim dia daripada kandungan ataupun daripada peranakan, dan terkadang tak ada pun sebab ni, tapi sebab yang kedua. Sebab apa? Iaitu semata-mata nak menjunjung ataupun ta'abud diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'abudan au di bara'ati rahimiha minal hamli. Baik. Jadi dalil dia ada disebut bawah tu hadis Nabi SAW. Tengok dalam faslun fi ahkamil istibra', dalam tu wal aslu fihi al ahadithul kathirah. Kita nak tengok satu hadis, dia kata, dan asal, ini dalil yang menunjukkan atas istibra' ini hadis-hadis yang banyak. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sabaya utas bi dhammil hamzah afsah min fathiha. Utas ataupun autas, tapi dhammil hamzah lebih afsah. Apalah itu cara baca. Ini seperti perkataan Nabi SAW pada tawanan utas. Wa biman is-sarfi lil alamiyah wa ta'nis bi'tibaril buq'ah aw bis-sarfi bi'tibaril makan. Itu dia nak nak sebut kalimah utas tu lah. Utas sama ada mamnu' minas saraf ataupun bukan mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf, apa dia punya illah dia sebut kat situ, alamiah dengan ta'nis. Utas tak ada ta'nis pun, sebab bi'tibari al-buq'ah, sebab kita ambil i'tibar dari sudut tempat buq'ah tu. Jadi buq'ah muannas. Ataupun dengan saraf, sebab i'tibar makan. Yang ni alamiah, lepas tu alamiah aja ada illah dia. Jadi tak ada illah satu lagi. Jadi disebabkan tu dia munawwan lah. Maknanya bukan mamnu' minas saraf. Baik, utas ni apa dia? Ismu wadin min Hawazin inda Hunain, iaitu nama bagi satu lembah daripada Hawazin.
Nama dia satu tempah daripada Hawazin yang berdekatan dengan Hunain. Baik, apa dia perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala la tuta'u hamilun hatta tad'a wala ghairu dhati hamlin hatta tahidha haidatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya tidak disetubuhi tidak disetubuhi ataupun tidak dijima perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil, hamba lah tawanan. Tidak dijima tawanan perempuan yang hamil sehinggalah dia beranak. Wala ghairu dhati hamlin, dan tidak dijima tawanan perempuan yang tidak mengandung sehinggalah dia haid sekali, hatta tahidha haidatan. Jadi di sini kita tak tengok kita kalamatan, tapi kita tahu dah maknanya orang yang perempuan yang hamil, istibrak dia dengan beranak. Perempuan yang ada haid, istibrak dia dengan sekali haid. Okey. Jadi ada beberapa jenis perempuan lagi yang tidak disebut dalam ni, iaitu perempuan yang tidak ada haid dan juga perempuan yang dah menopause. Perempuan yang tak ada haid, budak-budak, dan perempuan yang ataupun yang tak pernah datang haid, dia tak pernah datang haid, dan budak-budak. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia kiaskan perempuan yang tak datang haid dan perempuan yang dah habis haid menopause dengan perempuan tawanan dari sudut dari sudut berlaku pemilikan baru. Baik, jadi depa kena tunggu berapa lama? Jadi depa kena tunggu sebulan. Kadar sekurang-kurang suci dan juga kadar qadar ghalib haid. Kadar ghalib haid dan tuhur sebulan. Kata Muhasyir rahimahullah, wa alhaqa Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu man lam tahid au ayisat biman tahidu. Jadi Imam Syafi'i dia ilhaqkan, kita tadi kiaskan man lam tahid, perempuan yang tidak haid, au ayisat ataupun perempuan yang dah menopause, dia ilhaqkan biman tahidu, dengan orang yang berhaid. Biman tahid, al-haqa depa ni biman tahid. Jadi dimasukkan depa ni dua orang ni termasuk dalam orang yang kumpulan orang yang haid, mana dikiaskan dengan orang yang haid. Fi i'tibari qadri tuhri wal haidi ghaliban. Pada i'tibarkan qadar suci dan juga haid pada ghalib. Jadi ghalib haid berapa hari? 6 atau 7 hari. Jadi kalau ghalib dia haid 6 atau 7, jadi suci dia 23 ataupun 24. Jadi campak tu jadi sebulan. Wa huwa syahrun. Wa qasa bil masbiyah ghairaha. Dan dia telah kiaskan dengan perempuan yang ditawan tu akan selain daripada perempuan yang ditawan bijami'i hudusil milk. Dia punya kata illah jami'ah dia apa, ataupun kalau dalam balaghah pun wajah syabah dia, persamaan dia dari segi apa, persamaan dari segi hudusil milk, maknanya berlaku pemilikan baru. Jadi dia kiaskan perempuan yang tidak ditawan dengan dia kiaskan perempuan yang tak ditawan dengan perempuan yang ditawan. Tadi dia ilhaqkan orang tu, lepas tu dia kiaskan pula orang yang tak ditawan dengan yang ditawan. Okey, habis situ. Tu dia punya dalil dia lah. Dalil. Jadi perempuan yang tidak berhaid dan juga yang menopause diilhaqkan sekali dengan orang yang haid. Lepas tu dikiaskan pula orang yang tidak ditawan dengan yang ditawan. Dia punya illah yang menghimpunnya adalah hudusul milk. Baik.
Kemudian kata syarih rahimahullah, wal istibra'u yajibu bi syai'aini. Dan bermula istibra' itu wajib dengan sebab dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma zawalul firash. Kita kata apa? Dia ditakbirkan juga dengan intihaul milkiyah. Intihau al-milkiyah maknanya kita kata berakhir pemilikan. Berakhir pemilikan maknanya hamba tadi dah bebas. Hamba tadi jadi bebas. Itu maksud dengan zawalul firash. Orang sebut juga hilang pakai guna. Apa sebut hilang pakai guna? Maknanya dia dah tak jadi hamba dah, kita tak boleh guna dia. Jadi kalau dia hamba, kita boleh ambil kesedapan daripada dia. Tapi bila dia dah hilang dah pemilikan, dengan mana dia dah jadi dah bebas, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh lagi ambil kesedapan daripada hamba tersebut. Jadi yang pertama ni akan datanglah pada perkataan matan, wa sayati fi qaulil matni idza mata sayyidu ummil walad ila akhirih. Jadi yang pertama ni akan datang pada perkataan musannif nanti. Kita akan baca. Wasababu tsani, dan sebab yang kedua hudusul milki. Sebab yang kedua berlaku pemilikan baru. Hudusul milk. Berlaku pemilikan baru. Dan sebab yang kedua ni musannif sebut di awal matan dia. Wa dzakarahul musannifu, dan telah menyebut akan sebab yang kedua ni oleh musannif fi qauli, pada katanya wa man istahdatsa milka ummatin dah. Astaghfirullahalazim. Wa man istahdatsa milka amatin. Siapa yang barang siapa yang baru memiliki hamba. Baru memiliki hamba, sama ada dia baru memiliki hamba tu, dapat pemilikan baru seorang hamba, bisyira'in, dengan kita kata belian, dia membeli, yang la khiyara fihi, dengan pembelian yang tidak ada khiyar padanya. Maknanya dah habis dah. Kalau ada khiyar, dia ada sebut dalam tu, dengan maknanya nak bagi tahu jual beli tersebut kita kata dah lazim. Maknanya bukanlah berlaku pada zaman khiyar. Sebab istibra' yang berlaku pada zaman khiyar tidak diiktibar. Istibra' yang berlaku pada zaman khiyar tidak diiktibar. Itu kita akan masuk bab khiyar nanti dalam muamalat. Dalam bab muamalat nanti ada bab khiyar. Khiyar terbagi kepada apa? Terbagi kepada 3. Khiyar majlis, khiyar syarat, dan juga khiyar aib. Kita akan tengok nanti. Baik. Jadi khiyar istibra' yang berlaku pada zaman khiyar, katalah perempuan tu haid sehari semalam. Jadi berlaku pada zaman khiyar. Khiyar syarat itu 3 hari. Jadi istibra' tu tidak dikira, sebab pemilikan dikira sebagai kerana pemilikan yang lemah, belum lagi pemilikan yang sempurna. Jadi kita tak memilik hamba tersebut dengan pemilikan yang sempurna lagi, maka tidak dikira. Sebab tu dia kait di sini bisyira'in la khiyara fihi, dengan pembelian yang tidak ada khiyar padanya. Maknanya dah jadi lazim dah. Nanti kita akan tengok akad tu, ada akad yang nama dia akad lazim, ataupun dalam bahasa Melayu disebut akad yang mengikat, dan akad ghair lazim, akad yang tidak mengikat. Itu dalam bab muamalah nanti. Sebab tu dalam hasyiah tu qauluhu la khiyara fihi ay bi an kana laziman. Dengan bahasanya kita kata jual beli itu ataupun syira' itu laziman. Fa in kana fihi khiyar, maka jika ada padanya khiyar, fa in hasala al-istibra'u fi zamanil khiyar fala yu'taddu bihi. Maka jika hasil berlaku istibra' pada zaman khiyar, maka tidak dikira dengannya li dha'fil milki. Wa in hasala ba'da luzum u'tidda bihi. Jadi kalau berlaku istibra' tu selepas dah lazim dah jual beli tersebut, maka waktu tu baru dikira. Ataupun dia dapat memiliki hamba, baru memiliki hamba tu dengan irsin, dengan jalan pusaka. Maknanya ayah dia ada hamba,
Lepas tu ayah dia mati, lepas tu berpindah tangan. Hamba tu jadi hamba dia. Jadi di situ pun kena istibra'. Aw wasiyatin, ataupun dengan jalan wasiah, ataupun aw hibatin, ataupun dengan jalan hibah. Ana pergi dekat Azimi, hamba ana ada. Pun sama juga, Azimi perlu dulu istibra' hamba tersebut sebelum mengambil kesedapan daripada dia. Aw ghairi dzalika min turukil milki laha, ataupun daripada selain daripada yang demikian tu, daripada demikian yang tersebut, daripada jalan-jalan pemilikan. Walam takun zaujatahu, dan bukan pula perempuan tu, hamba perempuan itu isteri dia. Hamba perempuan tu bukan isteri dia. Ada apa? Salah saya Ahmad. Kalau perempuan tu isteri dia, maka tak wajib istibra'. Contohnya perempuan tu hamba, tapi hamba yang ada suami. Contoh, kita kata Zaid kahwin dengan Fatimah. Fatimah ni hamba bagi seorang Said ni. Jadi katalah Zaid beli dia punya isteri. Dia beli hamba Said ni. Jadi dia dapat berlakulah pemilikan baru. Tadi kita kata Fatimah ni hamba bagi si fulan ni, Said dia ni. Sekarang ni berpindah pemilikan daripada Said dia kepada suami dia Zaid. Jadi adakah wajib istibra'? Waktu ni tak wajib istibra'. Sunat istibra'. Dia kata walam takun zaujatahu, dan bukan pula hamba itu, amah tu, zaujatahu bukan isteri dia. Jadi wa man istahdasa milka amatin, barang siapa yang baru memiliki hamba dan hamba tu bukan isteri dia, haruma alaihi inda iradati wat'iha alistimta'u biha, haram ke atasnya ketika dia berkehendak menjimak amah tersebut, hamba tersebut, haram diambil kesedapan dengan amah tersebut, hatta yastabri'aha, sehinggalah dia istibra' dulu hamba tersebut. Lepas tu kata Muhasyi, dia kata inda iradati wat'iha tu aulanya hazaf. Perkataan inda iradati wat'iha kanal aula hadfahu, dia kata. Sebab apa dia kata aula hazaf? Sebab perkataan tersebut seolah-olah beri waham kalau dia tak mau jimak hamba dia tu yang baru dia miliki tu, tak perlu istibra'. Kalau nak jimak baru istibra'. Li'annahu yuhimu annahu idza lam yurid wat'aha lam yahrum alaihi listimta'u biha hatta yastabri'aha wa laysa kadzalik. Maknanya kalau dia tak mau jimak, maka tak haramlah dia istimta' tak haram dia istimta' dengannya sehinggalah dia istibra' dulu. Wa laysa kadzalik, wa laysa al-amru kadzalik. Jadi kalau tak mau jimak, boleh ambil kesedapan selain daripada jimak. Nak jimak baru kena istibra'. Ada perkara bukanlah seperti yang diwahamkan. Jadi haruma alaihi alistimta'u biha, haram ke atasnya ambil kesedapan dengan perempuan ni, dengan hamba perempuan ni, hatta yastabriha, sehingga dia istibra' dulu perempuan tersebut. Maknanya dia kena tunggu dulu, ada satu tempoh masa yang tertentu yang wajib perempuan ni tunggu. Dah berlalu dah satu tempoh masa tersebut, barulah laki tadi ni boleh ambil kesedapan daripada hamba ni. Maka di sinilah kita akan tengok perempuan ni jenis macam mana, orang hamil ke ataupun tidak, ada haid ke ataupun tidak. Dia ni nak sebut ni lah. Dia kata in kanat min zawatil haidah bihaidatin. Jadi diharam dia ambil kesedapan dengan hamba ni sehinggalah ada istibra' dengan satu kali haid, in kanat min zawatil haid, dengan satu kali haid jika perempuan tu perempuan yang mempunyai haid, walau kanat bikran, dan walaupun perempuan tersebut hamba itu bikran, orang kata masih dara lagi. Di sini kita kata dia punya hikmah dia nak ta'abbud.
Illah dia nak ta'abbud. Jadi nak apa ni, nak memastikan kosong rahim. Taklah, dia memang darah dah. Memang rahim dia kosong. Itu dia kata walau kanat bikran. Walau kanat bikran, dan ghayah lagi walau istabra'aha ba'i'uha qabla bai'iha. Dan walaupun ba'i' pembeli, contohnya Hazimi ada hamba, ana beli, lepas tu ana beli, lepas tu ana nak jual. Ana beli, lepas tu ana nak jual dengan harga yang lebih mahal contohnya. Jadi ana beli tu ana dah istibra' dah. Lepas tu ana bagi jual pula dekat apa ni, adenin contohnya. Jadi adenin kena pula istibra' sekali lagi. Walaupun ana dah istibra', sebab dia dah bertukar dah milik. Walau istabra'aha ba'i'uha qabla bai'iha, sebelum dia menjualnya. Walau kanat muntaqilatan min sabiyyin aw imra'atin, walaupun hamba perempuan tadi berpindah milik daripada seorang budak. Jadi seorang budak mana boleh nak jima' dia, kan? Jadi orang kata di sini ta'abbud, ilahnya nak ta'abbud. Tak ada lah kata ilah nak memastikan rahim dia bersih. Di sini ilah dia ta'abbud. Ataupun dia berpindah tangan daripada seorang perempuan, maknanya tuan dia perempuan, tadi tuan dia budak. Contohnya kita kata Zaid mati, ada anak apa ni, Ahmad dapat hamba, sedangkan Ahmad ni budak lagi. Lepas tu berpindah tangan hamba tu pergi jual dekat orang lain. Jadi kena juga istibra'. Ataupun perempuan dia ada hamba perempuan. Jadi perempuan ni, tuan bagi hamba perempuan ni, dia jual hamba perempuan itu kepada orang lain. Jadi tuan ni pun perempuan juga, jual hamba perempuan ni kepada orang lain, pun tak kena istibra'. Walau kanat muntaqilatan min sabiyyin aw imra'atin. Itu kalau perempuan tu ada haid, dengan sekali haid. Baik, kalau perempuan tu orang kata tak ada haid, maka dengan disebut sebagai zawatul syahr. Maknanya perkiraan dia ikut bulan. Maka orang ni sebulan lah dia punya kiraan dia. Wa in kanatil amatu min zawati syuhur fa iddatuha bi syahrin faqat. Dan jika apa ni, amah tersebut, hamba perempuan itu min zawati syuhur, tapi mudah kata perempuan ni yang tidak berhaid lah. Perempuan yang tidak berhaid, maka iddah dia adalah dengan sebulan. Maknanya waktu dia tu, waktu yang dia waktu yang dia perlu tunggu tu selama sebulan. Contoh dia seperti dalam hasyiah sebut, wa in kanatil amah min zawati syuhur ay kasaghiratin wa ayisatin wa mutahayyirah. Seperti budak-budak tak ada haid lagi, wa ayisah perempuan yang dah menopause, wa mutahayyirah dan perempuan yang mutahayyirah. Jadi dia punya waktu istibra' dia adalah sebulan. Kena tunggu dulu sebulan, barulah hamba dia yang baru ni boleh ambil kesedapan daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada hamba tersebut. Lepas tu ada kritik sikit lah. Ada kritik sikit, syarah sebut perkataan iddah. Apa ni? Jadi kata Qalyubi, dia kata la'alla hadha sahwun min asyarah. Ni syarah tersilap kot. Syarah tersilap. Disebut perkataan iddah. Lepas tu ada yang jawab, jadi itu majaz. Itu boleh baca dalam lah. Tapi fahamlah perkataan dia tu. Maksudnya tempoh yang dia perlu tunggu tu sebulan. Wa in kanat min zawatil hamli fa iddatuha bil wad'i. Dan jika perempuan tersebut perempuan yang mempunyai kandungan, maknanya perempuan yang hamil, fa iddatuha bil wad'i, maka dia punya iddah dia, maknanya waktu istibra' dia kena tunggu, tempoh yang dia perlu tunggu adalah sehinggalah melahirkan
dengan melahirkan anak. Maksudnya iddah dia dengan melahirkan anak. Jadi dia kena tunggulah sehinggalah dia beranak, habis semua, jadi dia boleh barulah boleh suami pula dah. Dia punya pemilik baru tu ambil kesedapan. Kemudian dia kata wa idza ishtara zaujatahu sunnalahu istibra'uha. Jadi apabila dia membeli isteri dia, disunatkan baginya istibra' isteri tersebut, tak wajib. Yang tadi sebab tu tadi dia kata walam takun zaujatahu, dan bukanlah hamba perempuan tu isteri dia. Sebab kalau hamba perempuan tu isteri dia beli isteri dia sendiri, maka tak wajib istibra', sunat sahaja. Kemudian kata syarah, wa ammal amatul muzawwajah al awil mu'taddah idza ishtaraha syakhsun. Adapun hamba perempuan yang ada suami, al amah al muzawwajah awil mu'taddah, ataupun hamba perempuan yang di dalam iddah. Hamba perempuan tu dalam iddah. Kita ngaji bab iddah itu kan. Jadi hamba perempuan ni berada dalam iddah. Suami dia mati ke, ataupun suami dia ceraikan dia ke, jadi dalam iddah. Jadi perempuan ni, sama ada perempuan yang dalam iddah ni ataupun perempuan yang ada suami ni, idza ishtaraha syakhsun fala yajibu istibra'uha halan. Apabila seseorang membeli dia, maka tidak wajib istibra' hamba perempuan ni atas jalan segera. Ada panggilan. Okey, sambung lagi. Fa idza zalatiz zawjiyyah wal iddah ka an tulliqatil amatu qabla dukhul aw ba'dahu wan qadatil iddatu wajaba al-istibra'u hina idzin. Jadi amah, hamba perempuan yang ada suami ataupun amah yang dalam iddah, bila ada seseorang beli dia, maka tuan dia yang baru ni tak wajib istibra' lagi. Tak wajib istibra' lagi. Bila wajib istibra'? Okey, nisbah dengan perempuan yang ada suami, wajib dia istibra' bila hilang, kita kata keadaan suami isteri. Keadaan suami isteri tadi. Dengan makna dia tu diceraikan. Dia diceraikan. Lepas tu orang sana dah habis dah iddah, maka waktu tu wajib istibra'. Adapun perempuan yang dalam iddah tadi, perempuan yang dalam iddah kena tunggu dia habis iddah dulu barulah istibra'. Maka kita akan habiskan iddah dia dulu, lepas tu barulah istibra' sekali. Dengan sekali haid kalau orang yang ada haid. Kalau tak ada haid sebulan. Boleh faham? Fa idza zalatiz zawjiyyah wal iddah. Ini yang pertama. Maka apabila masalah perempuan yang ada suami, maka apabila hilang keadaan suami isteri itu, dengan maknanya diceraikan, sama ada diceraikan qabla dukhul ataupun selepas dukhul, selepas sebelum jima' ataupun selepas jima', ka antul liqatil amah qabla dukhul aw ba'dahu. Seperti perempuan tu diceraikan diceraikan sebelum dukhul ataupun selepas dukhul. Sebelum dukhul ada iddah. Kalau bukan amah, tak ada. Sama ada amah ataupun bukan amah, tak ada iddah. Jadi qabla dukhul di sini tak ada iddah tu. Maknanya dia cerai sebelum dukhul. Jadi sekarang ni wajib istibra'. Adapun kalau ba'da dukhul, maknanya dia diceraikan selepas dukhul, maka kena tunggu habis iddah dia, iddah amah ni, lepas tu baru istibra'. Wan qadatil iddatu, dan habis iddah. Dan habis iddah. Maknanya ka antul liqat al amah qabla dukhul, itu satu. Au ba'dahu, sebab tadi qabla dukhul tak ada iddah.
Jadi kat situ koma. Ataupun selepas diceraikan, selepas dukhul, wan qadatil iddah, ataupun selepas dukhul dan berakhir iddah. Waulah wajaba al-istibra'u hina idzin. Wajib istibra' pada ketika itu. Jadi pada masalah wan qadatil iddah ni, yang ni kena pada kita cakap, boleh kata ni kena juga pada perempuan yang ada suami dan juga perempuan yang dalam iddah. Yang ada suami yang telah diceraikan selepas dukhul dan perempuan yang ada iddah. Adapun perempuan, hamba perempuan yang diceraikan sebelum dukhul, itu tidak ada iddah. Okey, boleh faham situ. Wa idza mata sayyidu ummil walad wa laysa fi zawjiyatin wala iddati nikahin istabra'at hatman nafsaha kal amati ay fayakunu istibra'uha bi syahrin in kanat min zawatil ashhur wa illa fa bi haidatin in kanat min zawatil aqra walau kanat wa in kanat min zawatil aqra. Baik. Salah lain, kata musannif, apabila mati sayyid ummil walad, kata ketua ataupun tok penghulu ataupun tuan bagi ummil walad. Maknanya sayyid ni dia gauli dia punya hamba, lepas tu dapat anak. Jadi mak tu kita panggil ummul walad. Ummul walad. Sayyid bagi ummul walad. Yani sayyid bagi ibu bagi anak sayyid tu. Jadi hukum ummul walad ni, maknanya bila sayyid dia mati, dia bebas, dia merdeka. Sekejap. Jadi dia kata idza mata sayyidu ummil walad, apabila mati tuan bagi ummil walad, walaisat fi zawjiyatin, dan bukanlah ummul walad ni dalam keadaan suami isteri, dia bukanlah orang yang berkahwin, wala iddati nikah, dan bukan juga dalam iddah perkahwinan, dia bukan dalam iddah. Jadi bila mati sayyid dia, maka dia jadi merdeka. Waktu ni dia kena istibra' juga kah? Wajib juga dia istibra'. Istabra'at hatman nafsaha kal amah. Jadi dia kena istibra' diri dia sebagai istibra' yang wajib. Hatman ai wujuban. Dia kena istibra' diri dia sebagaimana hamba, sebagaimana amah, hamba perempuan. Lepas tu dia nak tunggu berapa lama istibra' dia tu. Fayakunu istibra'uha bi syahrin in kanat min zawatil ashhur wa illa fa bi haidah in kanat min zawatil aqra. Jadi jika maka adalah istibra' dia itu selama sebulan jika dia tu perempuan yang tidak berhaid, dan dengan sekali haid jika dia tu perempuan yang ada haid. Itu maksud zawatu al-aqra. Kemudian kata syarah, walau istabra'a sayyidu amatahu al-mautu'ata summa a'taqaha falastibra'a 'alaiha walaha an tatazawwaja fil hal. Dan kalau sayyid, tuan, tok penghulu bagi seorang hamba ni, tuan hamba ni, dia istibra' amah dia punya hamba perempuan yang dijima' ni, kemudian selepas dia istibra' tu, dia dah jima', dia pernah pakai dah dulu, lepas tu sebelum dia i'taq, sebelum dia bebaskan tu, dia istibra' dulu, summa a'taqaha, lepas tu dia bebaskan, maka fala istibra'a 'alaiha, maka tidak ada istibra' yang wajib ke atas perempuan tersebut, hamba perempuan tersebut. Dan harus bagi perempuan tersebut untuk berkahwin fil hal. Maknanya tak perlu nak, dia boleh segera berkahwin tanpa perlu istibra'. Itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan hukum ahkam istibra' hamba. Hamba tak ada, tapi sekurang-kurangnya kita ambil tahu berkaitan dengan hukum ahkam istibra'. Faslun fi ahkamir radha' awir ridha'. Fasal pada menyatakan hukum ahkam ar-radha' ataupun ar-ridha'.
bi fathir ra wa kasriha. Maknanya boleh baca radha, boleh baca ridha. Maksudnya penyusuan. Ini fasal pada menyatakan hukum ahkam penyusuan. Wa huwa lughatan ismun limas sadyi wa syarbi labanihi. Okay. Pada lughah, penyusuan dengan mana ismun, nama bagi isap tek. Nama bagi isap tek. Maksudnya nama bagi perbuatan menghisap tek dan serta minum susu. Jadi kalau budak tu hisap tek mak dia tapi dia tak minum susu, itu tidak dinamakan sebagai radha pada lughah. Di sini makna pada lughah lebih khusus daripada makna pada syarak. Kebiasaannya ghalib, makna pada syarak lebih khusus daripada makna pada lughah. Tapi dalam bab radha ni makna pada lughah lebih khusus daripada makna syarak. Makna pada lughah penyusuan ni adalah nama bagi perbuatan menghisap tetek serta minum susu. Serta minum susunya. Susu tek tersebut. Jadi kalau perbuatan menghisap saja tanpa minum susu, itu tidak dinamakan radha. Ataupun minum tapi tak isap. Minum tapi tak isap. Contohnya apa? Kita ambil kita pam susu, lepas tu bagi anak minum. Jadi anak tak isap tek, cuma minum susu sahaja. Itu tidak dinamakan penyusuan pada lughah, tidak dinamakan radha. Tapi pada syarak dinamakan radha sebab pada syarak makna dia lebih umum. Baik, apa makna dia pada syarak? Wa syar'an wusulu labani adamiyatin makhsusatin li jawfi adamiyyin makhsusin ala wajhin makhsus. Apa maksud dia? Dalam ni dia kata wusul, kan? Kalau ada nota yang nak bagi itu ada sebut ismun dalam tengok dalam kitab-kitab ni disebut ismun, iaitu nama bagi sampainya susu. Nama radha ni nama bagi sampainya susu seorang perempuan yang tertentu ke dalam perut kanak-kanak yang tertentu. Dalam perut kanak-kanak yang tertentu. Maksud kanak-kanak yang tertentu iaitu kanak-kanak yang kurang daripada 2 tahun. Ala wajhin makhsus, yang ini di atas syarat-syarat yang tertentu. Jadi kita akan tengoklah apa yang dimaksudkan perempuan perempuan makhsusah, lepas tu adamiyyin makhsus dengan wajhin makhsus. Okay. Jadi yang dimaksudkan, kita tengok syarah dia dulu. Yang dimaksudkan dengan perempuan yang adamiyah makhsusah, maksudnya perempuan yang ada setengah kitab dia takbirkan dengan imra'ah. Ini ismun liwusul labani imra'atin. Ini nama bagi sampainya susu seorang perempuan. Di sini dikaitkan dengan makhsusah, adamiyah makhsusah. Itu perempuan yang tertentu. Maksudnya perempuan yang telah mencecah umur 9 tahun. Perempuan yang telah mencecah umur 9 tahun dan penyusuan tersebut berlaku semasa perempuan tu masih hidup. Ataupun penyusuan tu berlaku ketika perempuan tu dah mati, tapi susu tu diambil daripada perempuan tersebut waktu dia masih hidup. Contohlah perempuan tu dia pam susu dia, dia letak dah siap-siap dalam bekah, lepas tu perempuan tu mati, dan susu yang diambil tadi itu diambil ketika hidup dan diberikan kepada budak. Dan diberikan sebanyak 5 kali penyusuan. Maka anak tersebut dikira sebagai anak susu bagi perempuan yang mati tadi. Jadi maksud dengan perempuan di sini adamiyah makhsusah, anak Adam perempuan yang tertentu, iaitu perempuan tersebut mestilah dah sampai umur 9 tahun ketika penyusuan tu bukan
perempuan tu sampai umur 9 tahun, dan penyusuan tersebut berlaku ketika perempuan tu masih hidup, ataupun ketika dia dah meninggal dunia tapi susu diambil daripada perempuan tersebut ketika dia masih hidup. Kemudian dalam ni sebut adamiyin li jawfi adamiyin makhsus. Maksudnya sampai susu perempuan yang seperti disebutkan tadi sampai kepada rongga anak Adam yang tertentu. Kenapa dia kaitkan adamiyin makhsus? Rongga anak Adam, yang ni kita kata budak-budak lah, kanak-kanak yang tertentu. Jadi maksud kanak-kanak yang tertentu di sini ialah kanak-kanak yang berumur kurang daripada 2 tahun. Kanak-kanak yang berumur kurang daripada 2 tahun, dan penyusuan tu berlaku ketika dia masih hidup. Penyusuan tu berlaku ketika dia masih hidup. Adapun kalau penyusuan tu berlaku selepas dia mati, bagilah 10 kali pun, maka tak dikira anak tu sebagai anak susu. Ataupun berlaku ketika dia dah hampir mati, nyawa-nyawa ikan, itu pun tak dikira juga. Lepas tu disebut ala wajhin makhsus, yang ni di atas syarat-syarat yang tertentu. Ini pun akan disebut nantilah, iaitu penyusuan tersebut sebanyak 5 kali secara berasingan. 5 kali secara berasingan. Tak syarat kenyang pun. Tak syarat kenyang, nanti kita akan tengok. Okey. Jadi sebahagian yang kita sebut tu akan disebut oleh syarah. Kata syarah, wa innama yasbutur rada' bila bani imra'atin hayyatin balaghat 9 sinin qamariyah bikran kanat aw sayyiban khaliyatan kanat aw muzawwajatan. Dan hanya saja sabit penyusuan itu dengan susu perempuan yang hidup. Jadi terkeluarlah perempuan yang mati. Begitu juga perempuan yang hampir mati, nyawa-nyawa ikan dah. Balaghat 9 sinin, perempuan tu dah mencecah sampai umur 9 tahun, kiraan qamariyah. Sama ada perempuan tu bikran kanat aw sayyiban, sama ada perempuan tu perempuan dara ataupun janda. Perempuan tu tak pernah berkahwin lagi tapi tak ada susu. Nak buat macam mana? Tak ada susu. Lepas tu dia siap boleh bagi, boleh susukan budak. Budak tu jadi anak susuan dia. Bikran kanat aw sayyiban, sama ada dia dara ataupun janda. Khaliyatan kanat aw muzawwajatan, nampak? Sama ada dia kata tak berkahwin, tak ada suami, ataupun dah ada suami. Cukup syarat-syarat, maka anak yang diberi susu tu jadi anak susu dia. Wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan, dan apabila dimasukkan dalam matan, dan apabila menyusukan oleh seorang perempuan dengan susunya akan akan kanak-kanak, sawa'un syaribal labana fi hayatiha aw ba'da mautiha, sama ada budak ni dia minum susu perempuan ni ketika hidupnya perempuan tu, ketika perempuan tu masih hidup, au ba'da mautiha, ataupun selepas perempuan tu mati, tapi susu tersebut wa kana mahluban fi hayatiha, tapi susu tersebut diperah pada ketika mana perempuan tu masih hidup. Okay. Jadi bila berlaku macam tu, yang ni seorang perempuan ni dia menyusukan dengan susu dia, bukan susu orang lain, dengan susu dia anak budak tadi, dan budak tu minum waktu perempuan ni masih hidup, ataupun selepas perempuan ni mati tapi susu tu diambil ketika perempuan tu hidup, maka sara radi'u waladaha bisyartaini, maka jadilah anak ataupun budak yang disusu tu jadi anak perempuan tersebut dengan dua syarat. Dengan 2 syarat. Dia sebenarnya 4 syarat. Cuma musannif sebut 2 syarat. Jadi muhasyi tambah lagi 2 syarat dalam hasyiah. Tambah lagi 2 syarat dalam hasyiah. Jadi apa syarat dia? Kita tengok yang syarat yang pertama, ahaduha, satu daripada 2 syarat, yang satu daripada 2 syarat tu,
an yakuna lahu ay ar-radi'i dunal haulaini bil ahillah. Syarat dia apa ni adalah umur bagi anak yang disusukan ni kurang daripada 2 tahun dengan kiraan bulan, ini dengan bulan qamariyah lah, bukan dengan kiraan syamsiyah. Lepas tu nak mula kira tu bila? Nak mula kira 1, 2, 3 tu, nak kira mula satu hari, 2 hari, 3 hari tu permulaan dia bila? Permulaan dia wabtida'uhuma, dan permulaan kiraan 2 tahun tu min tamamin fisalir radhi', bermula daripada sempurnanya bercerai ataupun terpisahnya anak yang disusu tadi daripada ibu dia. Itu kena tengoklah surat beranak dia yang seperti mana yang dicatat oleh doktor ataupun bidan, sebab dia tahulah berapa Sayyidina Muhammad dah pukul berapa terpisah daripada perut mak dia. Itu syarat yang pertama, maknanya umur budak tu kurang daripada 2 tahun. Jadi kalau budak tu dah sampai 2 tahun, maka penyusuan tu tidak memberi apa-apa kesan. Wa man balagha sanataini la yu'athir irtida'uhu tahriman, dan barang siapa yang telah mencecah sampai umur 2 tahun, maka penyusuan dia tersebut tidak memberi kesan akan tahrim. Jadi dia tak ada lah nak jadi mahram kepada perempuan tersebut. Dia boleh kalau nak kahwin dengan ibu yang menyusukan dia tu nanti bila dia besar. Itu syarat yang pertama. Wa syartu sani, dan syarat yang kedua an turdi'ahu ay al-murdi'atu. Dia tolong zahirkan fa'il turdi'a tu. Al-thani an turdi'ahu ay al-murdi'atu khamsa rada'atin mutafarriqatin wasilatan jawfar radi'i. Jadi syarat yang kedua, perempuan yang menyusukan tu, dia menyusukan budak tadi sebanyak 5 kali susuan yang berasingan, yang mana sampai susuan tadi wasilatan, hal keadaan sampai susuan tadi sampai kepada jawfar radi', sampai kepada jawf, rongga budak yang disusukan tu. Jadi nak tahulah dhabit dia, kita kata dhabit ataupun apa dia dhabit standard, nak kata bercerai itu macam mana, itu kita tengok pada uruf. Wa dhabtuha bil urfi, wa dhabtuha bil urfi, dan dhabitnya, dhabit radha'at tu, wa dhabtuha ni dhabtu radha'at dengan uruf. Jadi kalau uruf kata penyusuan tadi dah dikira 1, maka dikira 1. Walaupun dalam masa 1 jam di situ ada 5 kali penyusuan. Uruf kata tu 5 kali. Contoh macam mana? Dia menyusu 5 minit, lepas tu dia pergi main 10 minit. Lepas tu dia datang balik. Susu sekali lagi. Susu lepas pergi pula main. Lepas tu dia susu lagi. Nyusu main pula. Macam tu lah 5 minit, 10 minit, 5 minit, 10 minit, 5 minit, 10 minit. Jadi sekarang ni uruf panggil berapa, uruf kira berapa kali dah? Uruf kan kira 3 kali dah. Sebab yang pertama tu dengan yang kedua tu dia dah ada jarak yang panjang dah. Dia dah menyusu, lepas tu dia pergi main. Lepas tu main sekali lagi. Dah lama dah. Jadi uruf kata yang ni kali kedua. Lepas tu dia pergi main pula 10 minit. Dia main menyusu pula. Jadi kali ketiga. Uruf kata tu kali ketiga. Kalau dah berlaku 5 kali, walaupun dalam masa sejam, dan uruf kira itu 5 kali, maka dikira 5. Maka dikira 5. Jadi dhabit dia, dhabit radha'at tu dengan uruf. Maka fama qada, yani fama qadal urfi bi kaunihi rad'atan aw rada'at u'tubira wa illa fala. Dan apa yang telah menghukum oleh uruf dengan keadaannya tu satu radha'at, satu penyusuan,
ataupun uruf hukum keadaan ma tadi itu, barang tu adalah beberapa penyusuan. U'tubira, maka dikira. Maka dia ambil iktibar. Kalau satu-satulah, kalau banyak. Wa illa, dan kalau wa illa ay wa illam yaqdi bi kaunihi rada'ah aw rada'atan aw rada'at fala yu'tabar. Jadi kalau uruf tidak hitung ataupun tidak iktibar satu penyusuan tadi itu sebagai satu penyusuan. Contohnya macam mana? Letak je mulut kat tek. Tapi tak isap pun. Jadi uruf kata dia hisap ke tak isap? Dia minum susu ke tak? Tak dikira sebagai rada'ah. Maka tu tidak dikira sebagai satu. Dia ada dalam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tengok sikit ah. Wa illa fala tu. Wa illa fala ay wa illam yaqdi bi kaunihi rada'atan aw rada'at fala yu'tabar. Lepas tu dia kata wala'alla suratahu ma idza lam yasil ila jawfi tifli syai'un bi an iltaqama thadya wa massahu wa lam yasil ila jawfi syai'un fala yusamma rada'ah. Ini payah sikitlah. Bukan payah, dia kata dan kalau uruf tak kira sebagai penyusuan maka tidak dikira. Macam mana uruf tak kira sebagai penyusuan tu? Sebab kalau dia minum sikit pun uruf kata dia minum, dikira sebagai satu penyusuan. Jadi dia kata moga-moga, harap-harap surahnya yang dimaksudkan uruf tak kira sebagai penyusuan tu apabila tidak ada satu setitik pun sampai kepada rongga budak-budak, dengan bahawasanya dia orang kata apa, dia suap je, letak mulut dia kat tek mak dia dan dia hisap, tapi dia tak minum. Tak ada satu pun sampai kepada jauf, maka tidak dinamakan rada'ah. Sebab apa dia kata la'alla macam tu? Li'annahu mata wasala ila jawfi syai'un walau qatrah udda rada'atan. Sebab dia kata kalau bila sampai je satu, kita kata sesuatu walaupun setitik ke rongga budak-budak tu, maka dikira sebagai satu rada'ah. Kama alimta, dia sebut dah sebelum ni. Lepas tu yang nak kata tak disyaratkan musybi'at tu, mengenyangkan tu, tengok pada qauluhu wa dhabtuhunna bil urfi li'annahunna la dhabita lahunna lughatan wala syar'an wa ma la dhabita lahu fil lughah wala fi syar'i fa dhabituhu al urfu. Ini kaedah. Jadi apa yang tidak ada dhabit pada lughah dan tidak ada dhabit pada syarak, maka dhabit adalah pada uruf. Lepas tu wa qauluhu fama qadha bi kauni rada'ah ila akhir tafri' ala qaulihi wa dhabtuhunna bil urfi. Wa qauluhu u'tubira ay wa in talat ar-rada'ah jiddan aw qasrat jiddan wa illam yahsul fi kulli rada'atin illa qatrah fala yushtaratu kaunuhunna musybi'at. Itu di akhir tu. Kalau dia tak kenyang pun sat yang minum. 2 saat, bukan 2 saat, 5 saat, 10, 30 saat. Kenyang pun tak lagi, lepas tu pergi main lama. Satu main balik. Jadi tadi uruf dikira satu penyusuan tak? Dikira satu penyusuan. Maka dikira sebagai satu penyusuan walaupun tak kenyang. Sambung lagi, falau qata'a ar-radhi'u lirtida'a baina kullin minal khamsi i'radan anis sadyi ta'addada lirtida'. Maka kalaulah budak yang menyusu tadi tu dia memutuskan daripada menyusu di antara 5 kali susuan macam anda sebut tadilah. Dah minum, lepas tu dia sendiri yang berpaling daripada menyusu, pergi main. Lepas tu menyusu balik, dia sendiri yang berpaling, pergi main 5 kali. Maka dikira sebagai berbilang-bilang penyusuan. Ta'addada al-irtida'. Tengok dalam sikit, baca laju-laju. Wa qawluhu falau qata'a ar-radhi'u al-irtida' baina kullin minal khamsi i'radan 'anis sadyi ta'addada al-irtida'. Wa kadza law qata'athu 'alaihi al-murdi'ah li shughlin tawil thumma a'adathu. Begitu juga kalau perempuan yang menyusukan tadi, dia sendiri yang putuskan daripada penyusuan tu. Jadi dia ada kerja, li shughlin tawil, kerja tu juga panjang. Dia sendiri yang putuskan penyusuan, dia tak bagi anak dia susu sebab ada pekerjaan yang dia perlu buat dan ambil masa yang lama. Lepas tu dia kembalikan balik, bagi balik budak tu minum susu sekali lagi. Maka dikira penyusuan yang
baru. Summa adathu fa innahu yata'addadu al-irtida'u. Maka dikira berbilang-bilang penyusuan. Bi khilafi ma law qata'athu alaihi li syughlin khafif summa adat. Bersalahan kalau dia putuskan penyusuan anak dia tu disebabkan pekerjaan yang khafif. Sak je pi tutup api ke, lepas tu mai balik. Tu syughlun khafif contohnya. Summa adat, lepas tu dia kembali balik. Fa innahu la yata'addad. Wa kharaja bi qawlihi i'radan ma law qata'ahu li lahwin aw nahwihi ka naumin khafif aw tanaffusin aw izdirari ma jama'ahu min al-laban fi famihi wa 'ada fil hal. Dan terkeluar dengan perkataan i'rad, berpaling, kalau dia putuskan daripada penyusuan bukan disebabkan berpaling, tak mau terus, tapi sebab orang kata kita katakan main, ada orang duk main dengan dia kan, jadi dia pun layan sat, lepas tu nyusu balik, ataupun dia tertidak, duk minum, pak kata terlelap, bangun minum balik, itu tak dikira dua, tu dikira satu. Itu tidak dikira sebagai i'rad. Ataupun dah minum, ambil nafas sat, minum balik. Ataupun dia izdirak ni telan kot. Telan apa, dia dah kumpul banyak, lepas tu dia ambil masa untuk telan susu tu daripada dalam mulut dia. Lepas tu dia kembali balik fil hal, segera. Fa innahu la yata'addadu al-irtida' bal al-kullu rada'atun wahidah. Semua tu dikira sebagai satu kali penyusuan. Tapi kalau panjang, bi khilafi ma law tala lahu aw naumuhu. Kalau panjang dia duk main lama pula, ataupun duk tertidak lama pula. Tapi dengan syarat dia tertidak lama, tapi mulut dia dah tak kat tek mak dia dah. Kalau tetap lagi kat tek mak dia, itu masih lagi dikira satu. Bi khilafi ma law tala lahu aw naumuhu fa innahu yata'addadu ma lam yakun as-sadyu fi famihi wa illa fala ta'adduda. Baik. Tu boleh baca panjang lagi tu. 9 ya. Ada. Okey. Baik. Jangan ada. Ush, ada ya. Boleh sikit. Tak apa, kita boleh berhenti sini. Baik, nak tambah lagi dua syarat je lah. Kita berhenti situ. Wa yasiru zawjuha tu berkaitan dengan hukum. Tapi tak apalah. Wa masalah Sayyidina Muhammad. Syarat yang tadi anda sebut, ada 4 syarat kan. Cuma musannif sebut 2 syarat. Jadi syarat yang ketiga, sampai susu yang diminum tu pada tiap-tiap kali penyusuan ke dalam rongga perut. Sampai susu yang diminum pada tiap-tiap kali penyusuan dalam rongga perut. Boleh tengok dalam qauluhu bi syartaini. Sarar radi'u waladaha bi syartain. Tengok bi syartain, kata Muhasyi, wa taraka syartain wa huma wusulul laban fi kulli marratin minal khamsi ila jawfi tifli minal ma'idah awid dimagh. Falau lam yasil ilal jawf fala tahrim. Walau wasala li haddil batin al muftir lis shaim. Wa kaunul tifli hayyan hayatan mustaqirah, tu yang kedua. Jadi yang ketiga, sampai susu yang diminum pada tiap-tiap kali penyusuan ke dalam rongga perut. Dan yang keempat, budak yang disusukan tu dalam keadaan hidup. Ini bukan mati ataupun nyawa-nyawa ikan. Baik. Jadi bila budak tu dah jadi anak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, budak tu dah jadi anak, maka adalah ada hukum-hukum yang berkait. Jadi pada kata musannaf yang selepas ni, wa yasiru zawjuha aban lahu ni, nak sebut orang kata implikasi daripada penyusuan 5 kali tadi. Dah cukup syarat-syarat dia, implikasi yang berlaku. Itu tak sempat kita nak masuk. Jadi berhenti kat situ, kita akan sambung wa yasiru zawjuha aban lahu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la 'asrina al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.